Okay, FB ni live dah. Sekejap Tadi tak okey, dia hilang. Dia keluar gambar-gambar ni, gambar DP doktor. Tadi, sekarang okey dah. Tak, doktor. Sebab doktor yang hilang. Nama tak ada, doktor ada. Gangguan manja-manja lah. Sekejap nak buat blasting jap. Okay, Tazik mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang kalau di Bangi ini agak redup cuacanya. Ya, alhamdulillah, kita diberi juga peluang untuk sama-sama kita mengaji dengan Al-Fadhil Dr. Ahmad Arif bin Zulkifli, pensyarah daripada Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama UIA. Jadi insya-Allah dengan kitab yang akan kita bahaskan sebentar lagi, sambung pengajian kita yang lepas, iaitu kitab Akidah Ahli Iman yang pada hari ini adalah siri yang ketiga atau episod yang ketiga. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadhil Dr. Arif untuk meneruskan pengajian kita pada petang ini. Sebelum tu mungkin kalau yang bersama kita secara live di Google Meet ataupun di Facebook, sama-samalah boleh sharekan video tersebut, sharekan link tersebut. Moga-moga ramai lagi yang akan mendapat istifadah kita bersama dengan doktor untuk pengajian kitab tersebut, kitab inilah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadhil Doktor untuk meneruskan pengajian. Falyatafaddal mashkuran majburan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina عند حاجة إليه ولا تنسانا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Ustaz Haziq, seterusnya al-hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi. Dan wabil khusus nikmat iman yang Allah Taala bagi kepada orang yang Dia kehendaki saja. Maka sayugialah, sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita mendapatkan nikmat ini, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengekalkan nikmat ini kepada kita sehinggalah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mati di dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kembali kita membahaskan kitab Aqidah Ahli Iman karangan Syekh Abdul Qadir Al-Fasi Al-Fihri Al-Maghribi, berasal daripada Maghribi. Dan sebelum ini kita telah bicarakan beberapa sifat daripada sifat 20. Dan kita ulang kembali, di dalam sifat 20 itu tidaklah berarti ketika mana kita belajar sifat 20 kita menghadkan Allah Subhanahu wa taala itu kepada 20 sifat. Wa illa, maka Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyaknya. Cuma dalam nak memahami sifat-sifat yang terperinci at-tafsili itu kita kena tahu 20 sifat, yang mana ketika mana kita mengetahui 20 sifat ni, maka sifat-sifat kesempurnaan yang lain pun secara automatiknya kita akan tahu. Maka tidaklah kita menghadkan sifat Allah Ta'ala itu kepada 20. Baik, ala kulli hal, daripada sifat 20 itu terbahagi kepada 4 kategori. Terbahagi kepada 4 kategori, iaitu yang pertama iaitu sifat nafsiyah. Di dalam kategori sifat ini, sifat yang terkandung di dalamnya ialah satu sahaja, iaitu sifat wujud. Sifatun nafs, ataupun kita panggil sifat an-nafsiyah. Sifatun an-nafsiyah itu iaitu sifat wujud. Kategori yang kedua sifat as-salbiyah. Sifat salbiyah di dalamnya terkandung 5 sifat, iaitu qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadith, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Ada 5 sifat yang terkandung di dalam sifat as-salbiyah. Seterusnya kategori yang ketiga ialah sifat al-ma'ani. Sifat yang wujud, sifat yang benar-benar ada wujud, ada mengandungi 7 sifat. Di dalam kategori ini terkandung 7 sifat, iaitu sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ini merupakan sifat ma'ani. Dan kategori yang keempat iaitu sifat al-ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini merupakan sifat yang mushtaqun daripada sifat terbitan ataupun kata terbitan daripada sifat ma'ani yang pertama, yang ketiga tadi yang kita sebut. Iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Jadi 7 juga sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Jadi 1, 5, 7, 7. Jadilah 20 sifat yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya secara terperinci. Baik. Di dalam beberapa siri pengajian kita yang telah lalu, kita telah bincangkan beberapa sifat daripada sifat ma'ani, daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan juga sifat ma'ani. Jadi hari ini kita akan sambung lagi perbahasan kita mengenai sifat-sifat al-ma'ani. Sebelum tu
perlu untuk kita ketahui yang mana sifat ma'ani, sifat daripada 20 kategori sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini, ada di antaranya yang berbentuk wujudi dan ada di antaranya yang berbentuk amrun iktibari dan ada juga di antaranya yang berbentuk hal. Kan? Yang berbentuk wujudi itu apa? Wujudi itu benar-benar wujud. Sifat yang benar-benar wujud. Kita dapat tengok, kita dapat faham daripada ta'rif sifat itu sendiri. Seperti contohnya sifat al-qudrah. Ia sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Ia adalah satu sifat yang berada pada zat Allah Subhanahu wa taala, qa'imatun bidzatihi. Ia adalah satu sifat yang qadim, yang tidak ada permulaan, yang berada pada zat Allah Subhanahu wa taala, wujudiyatun, yang wujudi, yang benar-benar ada. Maksud benar-benar ada ini macam mana? Benar-benar ada ialah ia boleh dilihat kalau Allah Taala buka hijab. Seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti zatnya itu wujud, dan setiap yang wujud itu mesti boleh dilihat dan didengar. Ikut kaedah kullu mawjudin yasihu ayyura wa yusma'. Setiap yang wujud itu sah untuk didengar dan dilihat. Maka ketika mana zat Allah Subhanahu wa taala yang wujud itu sah boleh dilihat, maka begitu jugalah sifat-sifatnya yang wujudi juga sah dan boleh untuk dilihat dan didengar. Kalau Allah Taala buka hijab, haitsu law kushifa 'anna al-hijab la ra'aynaha. Okey. Jadi daripada semua sifat-sifat, daripada 4 kategori sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi itu, hanya sifat ma'ani ini sahaja yang wujudi. Adapun yang lain itu adalah amrun iktibari dan juga hal. Sebagai contoh sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu bukanlah sifat yang wujud, akan tetapi ia adalah amrun iktibari. Contohnya macam mana? Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam. Bersifat dengan tidak ada permulaan. Baik. Contohlah, bagi kita, bagi makhluk, bagi manusia. Sifat kita tidak bersifat dengan qidam. Kerana qidam itu makna dia tidak ada permulaan. Kita bersifat dengan lawannya, iaitu ada permulaan. Baik. Boleh tak kita tunjukkan di manakah sifat ada permulaan bagi kita? Adanya sifat ada pengakhiran bagi kita. Boleh tak kita tunjuk? Kita tak boleh tunjuk. Betul tak? Tapi kita faham dalam akal kita. Oh, orang ni baru lahir. Maknanya dia ada permulaan. Oh, orang ni mati dah. Oh, maknanya dia ni ada pengakhiran. Dia ni bersifat dengan ada pengakhiran. Kan? Sifat apa lagi? Qidam baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Bezanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita, samanya kita dengan makhluk. Kita mempunyai sifat-sifat makhluk. Ini adalah sifat yang amrun iktibari. Sifat yang qa'imatun bidzatihi. Allah Taala ni bersifat dengan berdiri dengan sendiri, tidak berhajat yang lain. Kita berhajat dengan yang lain. Sifat keberhajatan kita kepada yang makhluk, kepada yang lain itu hanya difahami melalui akal sahaja. Ia bukanlah sifat yang wujud. Contoh lagi perkara wujudi dan amrun iktibari ni yang kita sebutkan. Saya tengah bercakap dan mulut saya ni bergerak. Jadi Ustaz Haziq contohnya, kalaulah saya mutekan mikrofon, mulut saya bergerak, Ustaz Aziz boleh tahu, boleh kata, oh ni Ustaz tengah bercakap tapi dia mute mikrofon dia. Kan? Tapi boleh tak tunjuk di manakah bercakapnya saya tu? Tak boleh tunjuk. Kalau Ustaz Aziz tunjuk dekat mulut saya, itu Ustaz Aziz tunjuk mulut saya, bukanlah sifat bercakap saya. Betul tak? Maka kita hanya faham sahaja, oh ni tengah bercakap ni. Kalau mulut tengah bergerak ni maknanya dia tengah bercakap. Kalau mulut dia diam maknanya dia tak cakap. Kita faham dalam kepala kita sahaja. Itulah yang kita panggil sebagai amrun iktibari, perkara yang ada dalam fizzihni, di dalam pemikiran kita, dalam fikiran kita sahaja. Ya, la yujadu fil kharij, dia tidak ada di luar fikiran kita. Kita nampak budak-budak bermain, kan? Boleh tak kita tunjuk di manakah dia bermain, di manakah sifat bermainnya dia itu, di manakah sifat berlarinya dia itu? Kita tak boleh tunjuk. Kita tak boleh tunjuk sebab dia tidak ada. Tapi kita faham, oh dia kalau jalan laju tu orang panggil berlari. Kalau jalan slow tu orang panggil berjalan biasa. Kalau duduk diam tu orang panggil tak berjalan. Benda tu hanya ada dalam kepala kita sahaja. Contoh lain, kitab ni. Kitab ni kan dia 4 segi. Kalau boleh tengok kan. Baik, boleh tak tunjuk di manakah 4 seginya kitab ini? Kalau tuan-tuan, kalau saya tengah tunjuk, saya tunjuk ni, kalau kena 4 segi ni, tuan-tuan bagi tahu.
Saya tunjuk macam ni. Kena tak 4 segi? Kalau kata sini, ini bukan 4 segi, ini bucu. Kalau sini, ini bukan 4 segi, ini sisi. Tak boleh tunjuk. Pasal apa? Pasal dia bukanlah wujud. Dia hanyalah amrun iktibari. Tuan-tuan tengok ni, oh ni 4 segi. Oh ini bukan bulat. Itu yang dipanggil sebagai amrun iktibari. Maka amrun iktibari itu dia tidak wujud fil kharij. Dia tidak ada di dalam di luar fikiran kita. Sebaliknya dia hanya ada di dalam fikiran kita saja. Maka ini yang disebutkan sebagai amrun iktibari. Dan juga hal of course lah yang kita sebutkan kita sebutkan sifat maknawiyah itu ketika mana Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrah, maka sifat kudrah itu senantiasa berada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak bercerai tanggal. Itulah yang disebut sebagai hal. Contohnya Ustaz Haziq ada sifat perkata. Ustaz Haziq boleh berkata-kata sebab ada sifat perkata. Maka Ustaz Haziq pilah mana-mana pun, pi Kelantan ke, pi KL ke, pi Negeri Sembilan ke, ada sifat perkata tu pada Ustaz Haziq, sekira-kira Ustaz Haziq kalau nak bercakap, boleh bercakap. Maka keberadaan sifat berkata itu pada zat kita, dia tidak bercerai tanggal, itulah yang dipanggil sebagai maknawiyah. Keadaan, hal, state, condition di mana sifat tersebut tidak bercerai daripada tubuh kita, daripada zat kita. Sifat perlihat, kita ada mata, kita boleh melihat. Pergilah mana-mana, ia tidak bercerai tanggal dengan kita. Dia tetap sahaja berada pada kita. Tidak bercerai tanggal itu, keadaan dia tidak bercerai daripada kita, itu disebut sebagai sifat maknawiyah. Waqis ala ghairi dhalik. Kiyahlah yang lain tu. Maka itulah yang kita sebutkan sebagai amrun itibari, wujudi dan juga hal. Satu lagi maratibnya ialah dipanggil sebagai al-ma'dumat, perkara yang tidak ada, perkara yang tak wujud. Contohnya apa? Sifat lemah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak wujud sama sekali. Sifat lemah, tidak wujud ataupun ma'dumat, dan juga wujudi. Perkara yang tidak ada dan perkara yang ada di tengah-tengah itu disebut sebagai amrun iktibari. Begitu. Baik. Kita tengok pada perbahasan muallif pada muka surat 13. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Alimun bi ilmin wahid. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui dengan sifat ilmu yang satu sahaja, sifat ilmu itu. Yang ini yang kita nafikan, kita menafikan kam muttasil dan juga kam munfasil pada sifat. Menafikan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya satu, tapi muta'allaqatnya itu banyak. Macam Allah Ta'ala ada sifat mematikan, sifat ijad dan i'dam, menghidupkan, mengadakan dan mentiadakan. Mentiadakan, contoh mematikan orang. Berapa banyak orang mati dalam satu jam, dalam 1 minit, berapa banyak orang mati satu dunia ni? Banyak kan? Berapa banyak yang hidup, yang ada dalam 1 minit. Maka sifat isi banyaknya menghidupkan ni kan, takkanlah Allah Ta'ala ni ada banyak sifat mematikan? Tak, ada satu sahaja sifat mematikan, tapi boleh mematikan banyak. Muta'allaqatnya itu banyak. Mencipta, Allah Ta'ala mencipta, mentiadakan sesuatu, mengadakan sesuatu, itu juga dengan muta'allaqatnya yang banyak, tapi sifat kudrah itu, iaitu yang mengadakan dan mentiadakan itu hanya ada satu sahaja. Alimun bi ilmin wahid. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui dengan satu sifat ilmu kashifun li ma'lumatin la nihayata laha kashfan ihatiyan. Sifat ilmu itu ta'alluq dia ialah ta'alluq inkishaf. Membuka segala maklumat-maklumat yang tidak ada batasannya. Unlimited, maklumat yang unlimited, kashfan ihatiyan, yang meliputi segala aspek maklumat tersebut. Pembukaan yang menyeluruh, yang meliputi. Itu maksud kashfan ihatiyan. Allah Subhanahu wa taala sebut ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala itu tetap meliputi ilmu dia akan tiap-tiap sesuatu. Wa ahsa kulli syai'in adada, dan Allah Subhanahu wa taala itu menghitung setiap sesuatu satu persatu.
La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala ini walaupun satu zarah yang kecil. Tidak pada bumi, tidak juga pada langit. Mana semuanya tidak tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu kulliyat dan Allah Subhanahu wa taala tahu juz'iyat. Allah taala ketika mana Allah taala menciptakan kita kulliyat, Allah taala juga mengetahui setiap juz'iyat yang kita buat. Perkara-perkara kecil yang kita buat antara hidup kita ni di selang-selang waktu hidup kita ni, Allah Taala tahu apa yang kita buat. Ya'lamu harakatal haba' fil hawa. Allah Taala mengetahui pergerakan cahaya di udara. Wa hawajisad dhamair, dan juga segala lintasan-lintasan hati. Wa taqallubatil khawatir, dan juga perubahan bolak-baliknya cetusan hati. Wa khafiyatis sarair, dan juga rahsia-rahsia yang kita sembunyikan, yang mana rahsia tersebut tak ada orang lain tahu kecuali kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga tahu perkara tersebut. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma kana wa ma yakun, dan Allah taala mengetahui setiap apa yang telah lalu dan apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku dan apa yang belum lagi berlaku. Allah Subhanahu wa taala tahu an law kana kaifa yakun. Perkara yang belum lagi berlaku, Allah Taala juga tahu macam manakah perkara tersebut nanti akan berlaku. Contohnya, bila kita duduk dalam masjid, kita pergi masjid dan kita tak tahu pun kita akan keluar masjid ni kaki mana, kaki kanan ke kaki kiri. Kita tak tahu lagi, Allah Subhanahu wa taala dah tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu benda yang dah lalu, benda yang sedang berlaku, dan juga benda yang akan berlaku. Benda yang akan berlaku, macam manakah ia akan berlaku, Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sami'un la bisimakhin wa udhunin. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Mempunyai sifat pendengar. Dia Maha mendengar tidak dengan gegendang dan juga dengan telinga ataupun kita sebutkan sebagai alat ataupun zat dia. Bal yasma'u bal bisam'in la ya'zubu anhu masmu'. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dengan sifat mendengar yang tidak terlepas daripadanya walau satu perkara pun yang dapat didengar. Setiap perkara yang boleh didengar itu, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Mendengar bukanlah dengan alat. Bukanlah dengan zat kita sebutkan. Sebagai contoh, kita manusia, kita mendengar sebenarnya bukanlah kita mendengar dengan telinga kita. Bukanlah kita mendengar dengan telinga. Dengan sebab adanya telinga ni kita boleh mendengar. Kerana wa illa fa kullu man lahu udhunun yasma'. Kalaulah kata kita mendengar dengan telinga ini, maka setiap orang yang ada telinga mesti dia boleh mendengar. Tapi cuba tengok orang yang pekak. Apakah kerana dia tidak ada telinga? Ada telinga, mana ada, kan? Orang pekak ada telinga, tapi kenapa dia tak boleh dengar? Sebab tidak ada sifat pendengar, sifat sama pada pendengar dia, pada telinga dia. Kenapa orang buta dia tak boleh melihat? Apakah kerana tidak ada bola mata tersebut dalam mata dia? Cuba tengok orang buta. Sebab tak ada mata ke? Bahkan sebaliknya, ada mata. Tapi sebab tidak ada sifat melihat pada mata, maka tidak boleh melihat. Orang bisu. Apakah kerana tidak ada lidah? Kalau kita suruh dia buka lidah, apakah tak ada lidah dia? Bahkan sebaliknya, orang bisu ada lidah. Tapi sebab tidak ada sifat perkata ataupun sifat kalam pada lidah dia, maka dia tidak boleh berkata. Kalau kita kata mendengar, melihat dan berkata-kata dengan zat, maka setiap yang mempunyai perkara-perkara ini sepatutnya boleh buatlah. Mendengar, berkata-kata, melihat dan sebagainya. Dan ini secara tidak langsung juga mengerak kepada golongan Mu'tazilah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, melihat, berkata-kata dengan zat dia. Maka di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar dengan telinga ataupun gegendang telinga. Sebaliknya mendengar dengan sifat pendengar, yang mana mendengar, sifat pendengar ini menangkap ataupun mendengar setiap perkara yang boleh didengar. Basirun, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Lahu basarun, ada sifat melihat. La bihadaqatin wa ajfan, Allah Subhanahu wa taala melihat tidaklah dengan iris mata dan juga dengan pelapik mata. Mana ada penglihatan Allah Ta'ala tu bukanlah dengan biji mata macam kita, bola mata ni hadaqah,
ataupun juga pelapis mata, ada juga buka tutup mata ni dia. Bal Allah Subhanahu Wa Taala itu bibasarin la yaghibu anhu mar'iyun. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat dengan sifat pelihat yang tidak tersembunyi setiap perkara yang boleh dilihat daripada sifat pelihat tersebut. Setiap perkara yang boleh dilihat, maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat perkara tersebut. Yang mana kita tahu sifat pelihat ataupun sifat sama' dan sifat basar ini al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Dia bertakluk dengan segala perkara yang wujud. Bertakluk dengan segala perkara yang wujud. Melihat perkara yang wujud, mendengar perkara yang wujud. Maka apakah pertanyaan? Timbul satu pertanyaan. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar ataupun Allah Subhanahu Wa Taala melihat anak kita yang tak lahir lagi? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab benda itu kan bukan benda maujud. Dia tidak wujud lagi, maka tidak melihat. Bukanlah lemah, tapi tidak kena dengan sifat ta'alluq dia, iaitu sifat ta'alluq melihat, kerana sifat melihat itu ataupun pelihat itu hanya berta'alluq dengan maujudat, tidak dengan ma'dumat. Wala yahjubuhu bu'dun, dan tidak menghijabkan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh. Wala kurbun, dekat pun tidak. Wala zalamun, bukanlah juga kegelapan. Kita walaupun kita ada sifat pelihat, tapi penglihatan kita itu berbeza dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Penglihatan kita ada limit. Penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala unlimited, tidak ada limit. Kita kalau kita baca terlalu jauh, buku terlalu jauh, tak nampak, kecil. Ataupun terlalu dekat, letak depan mata pun tak nampak juga. Maka penglihatan kita itu sangat lemah. Dia ada batasan. Ada batasan. Penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada batasan, tidak terhijab. Penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sebab jauh, ataupun dengan sebab dekat, ataupun dengan sebab gelap. Min ghairi muqabalatin, tanpa perlu berhadap. Penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak perlulah kena berhadapan. Macam kita ni kena berhadapan, buku kena letak depan kita, barulah kita boleh tengok buku, barulah kita boleh baca. Kalau tidak berhadapan dengan buku, macam mana kita nak melihat? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan begitu. Tidak perlu pun kepada berhadapan perkara yang dilihat itu. Wala imbi'asi asyi'atin, dan juga tanpa perlu ada sinaran cahaya. Kan kita belajar sains, kita belajar ni kita melihat sesuatu ni sebab ada cahaya memantulkan kepada perkara tersebut, lalu memantulkan kepada mata kita. Maka oleh sebab itu kita dapat melihat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan sebarang pantulan-pantulan cahaya, pancaran sinaran cahaya dan sebagainya, tidak perlu. Muhim, bottom line is, penglihatan kita itu sangat lemah, penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna. Wala yakhtassu sam'uhu bil aswati wala basaruhu bil ajrami wal alwani wal ijtima'i wal iftiraqi wal harakati was sukun. Dan juga sifat sama Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak perlu kepada suara, tidak perlulah perkara tersebut bersuara baru dia boleh dengar. Ataupun juga penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak perlu kepada memerlukan jirim. Tidak perlu untuk perkara tersebut menjadi jirim, ataupun warna, ataupun bercantum, ataupun berpisah, ataupun berlakunya pergerakan, ataupun diam. Tidak perlu kepada perkara tersebut. Bal yasma'u wa yara jami'al mawjudat min az-zawati was-sifati al-wajibati wal-jaizati al-zahirati wal-khafiyati. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu mendengar dan melihat setiap perkara yang maujudat, setiap perkara yang wujudi. Setiap perkara yang wujudi, setiap perkara yang wujud itu Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Kita kena bezakan antara wujud dengan ma'dum. Macam yang kita sebutkan tadi, perkara yang wujud itu ialah perkara yang ada. Perkara yang maujudat minal hawadis. Perkara yang wujud daripada hawadis, daripada perkara-perkara yang hadis. Kita kena bezakan antara maujudat dengan mumkinat. Hawadis, mumkinat, alam, akwan. Ini semua adalah dengan makna yang
dengan makna yang sama. Satu makna sahaja, iaitu makhluk. Cuma tafsirannya, cuba tengok. Bila kita sebut maujud itu berarti perkara yang wujud. Dia bukanlah tidak wujud, dia wujud, perkara yang ada. Kalau tengok hawadis ataupun hadis, perkara yang hadis itu berarti perkara yang ada tetapi didahului dengan tidak ada. Macam kita asalnya tidak ada, kemudian baru ada. Itu disebut sebagai hadis. Kemudian bila kita sebut mumkinat itu juga makhluk, tapi mumkinat ini ialah perkara yang lebih umum. Ya betul. Perkara itu lebih umum, iaitu perkara yang belum wujud lagi. Berbeza dengan hadis itu ialah perkara yang dah ada. Perkara mungkinat itu perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Contoh, anak saya nombor 10. Sekarang tak ada lagi. Akal kata apa? Boleh je kalau Allah Ta'ala murah rezeki, bagi rezeki, adalah anak nombor 10. Tapi sekarang tak ada lagi lah. Tidak ada lagi anak nombor 10 tu, tidak ada. Tapi akal kata boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Nah, ini yang kita sebut sebagai mungkinat. Perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin. Maka dia belum ada lagi. Berbeza dengan hawadis. Hawadis ialah perkara yang dah ada sekarang. Kita is considered hawadis. Kita ni dianggap sebagai hawadis, dikira sebagai hawadis. Tapi anak kita yang nombor 10, itu dianggap sekarang ini dianggap mungkinat. Bila dia ada nanti, barulah dikatakan dia sebagai hawadis. Jadi kita kena bezakan. Maka disebutkan di sini Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan mendengar setiap perkara yang maujudat, setiap perkara yang wujud. Sama ada perkara tersebut berbentuk zat ataupun sifat. Sama ada perkara tersebut zat ataupun sifat yang wajib ataupun yang harus ataupun dia dua sahaja. Sama ada perkara tersebut wajib ataupun harus ada. Perkara yang wajib ada apa? Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itulah zat yang wajibal wujud, zat yang wajib wujud. Wajib apa? Wajib akal. Wajib kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ini wujud, kerana tak masuk akal kalau kita nak kata Allah Taala tidak wujud. Contoh, bila tuan-tuan tengok pen, apa yang terlintas dalam kepala kita ialah asalnya tidak ada pen ni. Tak? Kemudian baru ada. Adalah orang yang buat, adalah kilang yang buat pen ni. Asalnya sebelum ada dia tidak ada, tidak ada. Maka ada orang yang buat dia, maka jadilah ada pen ini. Maka bila kata ada pen ini, kita tahulah bahawasanya di sana adalah orang yang menciptakan pen ini. Maka begitulah juga alam semesta ini. Kalaulah pen yang simple ini pun perlu kepada pencipta, tak masuk dia ni ada dengan sendiri, asalnya tidak ada, puff, tiba-tiba out of the blue jadi ada, tak masuk akal. Maka alam ini lebih-lebih lagi lah perlu kepada yang ada yang menciptakannya. Bila alam ini ada, sabit pada akal kita alam ini ada, sabit lah kita boleh rasa. Ustaz Haziq boleh pegang Ustaz Aslan belakang tu kan, boleh tahu, boleh cerak bahawasanya alam ini betul-betul ada. Ini bukan khayalan, ini bukan cobaan, ini betul-betul kan, bukan ilusi. Maka sabitlah bahawasanya adanya yang menciptakan alam ini semua. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut sebagai zat yang wajib wujud, bukanlah mumkinul wujud. Kita ini ya mumkinul wujud. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala tak menciptakan kita lagi, ketika di waktu azal, kita itu dianggap sebagai mumkinul wujud. Boleh untuk ada, boleh untuk tidak ada. Samalah macam anak kita yang nombor 10 tadi. Sekarang ni kita anggap anak kita yang nombor 10 itu boleh untuk ada, boleh juga untuk tidak ada. Nah, ketika mana adanya kita itu, berarti Allah Subhanahu Wa Taala telah mentarjihkan kita ni untuk ada, memberatkan kita ni untuk ada. Kenapa? Kenapa itu Allah Subhanahu Wa Taala lah punya kerja. Hikmah tu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu, kita tak tahu hikmah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui ataupun Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan mendengar setiap yang maujudat, setiap perkara yang wujud daripada zat ataupun sifat. Sama ada perkara tersebut wajib seperti zatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat dia, maka dia melihat dan mendengar zat dia. Dan juga al-jaizat, perkara yang harus wujud, mungkinul wujud, macam kita ni tadi.
Dan kalaulah kita itu wujud, maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan mendengar. Perkara-perkara tersebut sama ada ianya zahir ataupun tersembunyi. Sifat kita yang tersembunyi juga Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya. Yasma'u wa yara. Dabiban namlatis sauda fil lailatil zalma ala sakhratis samma. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga mendengar dan melihat setiap detakan-detakan kaki, hentakan-hentakan kaki, semut hitam pada malam yang gelap gelita di atas batu yang gelap ataupun di padang pasir yang gelap gelita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan mendengar setiap perkara tersebut. Kalau kita tutup lampu waktu malam, dah tak nampak apa-apa. Baik. Mutakallimun bikalamin laisa biharfin wala sautin. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkata-kata ataupun maha berfirman dengan sifat kalamnya yang bukanlah berhuruf ataupun bersuara. Yang kita masukkan ini ialah sifat kalamnya yang qadim, yang ada pada zat dia, yang ada pada zat dia. Sama seperti sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Ada 7 sifat ini yang ada pada zat dia. Maka kalam yang ada pada zat dia ini bukanlah berhuruf, bukanlah bersuara, bukanlah berbahasa Arab, bukanlah berbunyi, bukanlah, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran sifat ini. Wala ya'tarihi sukutun wala taqdimun wala ta'khirun. Sifat kalamnya tidak perlukan kepada diam ataupun permulaan, pengakhiran, tartibun, tidak ada tersusun, wala tab'idun wala inqita', dan tidak ada terbahagi-bahagi, dan juga tidak ada terputus-putus, tidak perlu kepada perkara-perkara tersebut. Kerana sifatuhu la tushbihu sifatil makhluqin. Kerana sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menyamai sifat makhluk yang berhuruf, yang bersuara, yang terputus, yang ada permulaan, yang ada pengakhiran. Itu adalah sifat makhluk, bukanlah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sebutkan tadi, sebelum ini kita dah sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan segala sifat kama anna dhatahu la tushbihu dhawatal makhfa'i. Ini makna dia, baru ada lah, sebelum ni tidak ada, sekarang baru ada. Wal mustahilu alaihi. Okey. Di sini kita dah habis menyebutkan perkara berkaitan dengan al-wajibat, betul. Perkara yang wajib, dia al-wujub. Perkara yang wajib pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nantaqil ila al-mustahilat. Kita berpindah pula perbicaraan kita pada perkara yang mustahil pula. Baik, wal mustahilu alaihi, dan perkara yang mustahil pada zat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Ma yunafi ma taqaddama kalibtida'i wal inqidai wal musyabahati li khalqihi wa wujudi syarikin lahu wa ma yamna'ul idraka kal mauti wal ama was sama wa ma yamna'ul af'al. Baik, mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini segala perkara yang menafikan apa yang kita dah sebutkan tadi, apa yang kita dah tetapkan tadi, apa yang kita dah isbatkan kepadanya tadi. Seperti apa? Seperti adanya permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, adanya pengakhiran bagi Allah Subhanahu Wa Taala, adanya persamaan dari zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, dan adanya sekutu bagi dia, dan lawan bagi sifat wahdaniyah, adanya sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga adanya sifat yang melawan, yang kita panggil menghalang idrak, menghalang penemuan. Seperti apa? Contohnya sifat maut, contohnya sifat mati, lawan bagi sifat hidup. Wal ama, lawan buta, lawan bagi melihat, dan juga pekak, was samam, lawan bagi sifat mendengar dan sebagainya.
Wa ma yamna'ul af'al, dan juga segala perkara yang menafikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Seperti al-jahli, seperti jahil. Wal ajzi gemah wa adami takhsis lil mumkinat, dan ketiadaan pengkhususan terhadap setiap perkara yang mungkin. Bi an la yakuna muridan, sekira-kira Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada kehendak al-mukhtaran, tidak ada kehendak yang kita panggil tidak mempunyai pilihan dalam melakukan perkara. Mana apa? Terpaksa untuk melakukan sesuatu perkara. Li fi'lihi. Wa ma yamna'ul kalama kal kharasi, dan apa yang menafikan sifat kalam seperti apa? Sifat bisu. Baik, macam ni. Kita di sini kita nak menafikan, dia nak menyebutkan, musannif nak menyebutkan mustahil atas Allah Subhanahu wa taala segala lawan bagi sifat-sifat yang wajib yang kita sebutkan 20 ataupun 13 tadi kita sebutkan. Mustahil lawan bagi sifat-sifat tersebut. Mustahil bagi Allah Subhanahu ta'ala segala sifat-sifat salbiyah. Mustahil lawan bagi qadim. Qadim berarti tidak ada permulaan. Maka mustahil atas Allah Subhanahu wa taala ada permulaan. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan baqa, kekal abadi sampai bila-bila. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ada pengakhiran bagi kewujudan dia. Ada expired date. Tidak ada. Kita ada expired date. Allah Subhanahu wa taala tidak ada expired date. Kidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Qiyamuhu binabi, mustahil Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada makhluk, berhajat kepada sesuatu, berhajat pada zat, ataupun juga berhajat kepada arad. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada sifat-sifat ini. Dan juga wahdaniyah, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu berbilang-bilang. Berbilang-bilang, ada banyak pada zat ke, pada sifat ke, pada perbuatan ke, semuanya kita nafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mustahil juga Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sesuatu sifat yang boleh menahan diri dia daripada mendapatkan hakikat sesuatu. Contohnya apa? Contohnya mati ke, buta ke, pekak ke Kita contohnya bila kita ada sifat pekak, maka kita dah terhalang daripada mendapatkan maklumat ataupun mendapatkan ilmu melalui pendengaran. Bila kita ada sifat buta, dah terhalanglah kita daripada nak mendapatkan, nak mencerak apa-apa perkara ni. Sebab bersifat dengan buta, Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan apa yang boleh menghalang sifat tersebut. Dan juga mustahil Allah Subhanahu wa taala yang boleh melawan ataupun menahan dia daripada nak mencipta satu perkara. Contoh dia kita nak buat meja. Kita pergi masjid, kita tengok penceramah ni tak ada meja penceramah, maka kita nak buat meja. Maka kita nak buat meja ni, kita yang pertama sekali kita kena ada kudrah, ada kemampuan buat meja. Kalau budak kecil dia tidak ada kemampuan nak buat meja, dia tak boleh buat meja. Sebelum daripada nak buat meja, sebelum adanya sifat kudrah, dia mesti kena ada sifat iradah. Betul tak? Dia mesti kena nak dulu, barulah akan terhasil meja tersebut. Mula-mula kena ada sifat nak buat meja dulu, nak buat meja. Kemudian barulah ada kudrah, boleh buat meja. Barulah meja akan terhasil. Kalau kudrah tidak ada, iradah nak buat meja pun tidak ada, maka meja tidak akan terhasil. Tapi sebelum daripada adanya iradah tersebut, mestilah kita tahu, mestilah kena ada ilmu, iaitu kena tahu cara nak buat meja. Nak buat meja saja, ada kudrah untuk buat meja saja, tapi tak tahu cara nak buat meja macam mana, nak susun kayu macam mana, tak tahu, apakah akan terhasil meja? Tidak akan terhasil meja.
Mana kena ada ilmu dahulu untuk buat meja contohnya. Barulah akan boleh terhasilnya meja. Tapi sebelum daripada kita cerita tentang 3 sifat ini, kudrat, iradah, ilmu, mesti kena ada satu sifat dahulu, iaitu disebut sebagai sifat hidup. Kalaulah orang tersebut mati, nak cerita apa lagi orang tu mati? Maka kita kata orang ni mesti bersifat dengan sifat hidup dulu, baru nanti akan terhasil meja. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kita lihat, Allah Taala ada sifat hidup, kemudian ada sifat ilmu, kemudian ada sifat iradat, kemudian ada sifat qudrat. Tidak macam tu. Tetapi semua sifat-sifat ini semuanya adalah qadim dan azali, tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Bukan kata ada sifat ni dulu barulah ada sifat ni, tidak. Tapi kita sebut ni secara ta'akuli, secara masuk akal kita saja bagi kita terhadap makhluk ini untuk memudahkan kefahaman. Litaqrib faqat. Maknanya apa? Maknanya kena ada dulu sifat. Kena ada sifat hidup dulu, baru kemudian tu ada sifat ilmu, kemudian ada sifat iradah, kemudian ada sifat kudrah, barulah nanti akan terhasilnya setiap perkara, setiap perbuatan, setiap makhluk yang akan dijadikan. Meja ke apa ke tak kira lah. Maka begitulah juga yang kita nak masukkan di sini. Apa-apa yang boleh menahan, apa-apa yang boleh menghalang daripada berlakunya sesuatu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti adanya sifat jahil, tak tahu nak buat makhluk. Macam mana nak buat makhluk? Lemah daripada nak buat makhluk. Macam mana nak buat? Tak boleh buat lah, lemah. Ada takhsis. Tidak ada iradah, tidak ada pengkhususan. Iradah ini kita panggil sebagai bahasa Inggeris dia to characterize. Untuk mengkhususkan satu perkara dengan satu perkara yang lain. Contoh. Ustaz Haziq jadi orang Melayu. Betul, Allah Subhanahu Wa Taala punya cerita lah. Kata Ustaz, ketika lahir, boleh lahir jadi bukan Melayu, berat 3.7. Kenapa bukan tu? Kenapa lahir bercakap bahasa Melayu, kenapa tak cakap bahasa Arab, kenapa tak cakap bahasa orang putih? Lahir kenapa kulitnya warna putih, tak jadi warna gelap contohnya, tak jadi orang negro contohnya. Ini semua adalah takhsis, mengkhususkan. Kenapa lahir di hospital mana? Tak kira lah. Kenapa lahir jadi orang KL, kenapa tak jadi orang Kelantan? Kenapa tak jadi orang Negeri Sembilan? Padahal itu semua boleh. Itu semua harus. Mungkinul wujud. Sama berat sahaja. Nak jadi orang Melayu pun boleh. Nak jadi orang bukan Melayu pun boleh. Nak lahir 4.0 pun boleh. Nak lahir 2.0 pun boleh. Tapi Allah Ta'ala tidak melahirkan 4.0, buat 2.0 contohnya dia. Itu adalah takhsis, mukhassis, characterize. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengkhususkan. Jadi kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan lemah, bersifat dengan dipaksa, kena paksa, al-karahah, sekira-kira Allah Subhanahu Wa Taala nak buat macam ni tapi terpaksa buat benda ni, itu adalah mustahil. Kerana pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala bukan lagi mukhtar, bukan lagi memilih, bukan lagi berkehendak untuk buat perkara sendiri. Contohlah kita nak puasa, tiba-tiba orang letak pistol dekat kepala untuk suruh buka puasa, contoh. Kita iradah kita nak puasa tapi tak boleh puasa sebab kena paksa untuk berbuka, contohlah kalau ada, contohlah. Jadi kehendak kita tu telah dihalangi oleh suatu kehendak yang lain, yang tersebut lebih besar, lebih kuat daripada kita, sehingga kan dia boleh mengalahkan kehendak kita. Cerita ni sama macam yang saya sebutkan, cerita tentang hujan hari itu. Tuhan A nak suruh hujan, Tuhan B tak nak hujan. Yang mana satu jadi? Kalau yang jadi itu maknanya dia mengalahkan yang tak jadi itulah. Jadi kena paksa. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala ni kena paksa. Ataupun dia buat sesuatu perkara dalam keadaan terlupa, ataupun tersilap, nak buat benda lain, tiba-tiba jadi benda lain, contohnya. Itu juga mustahil kita nafikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara tersebut. Wa ma yamna'ul kalam minal kharas, kal kharas. Dan juga mustahil juga Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sesuatu sifat yang menghalang dia untuk berfirman, sebagai contoh sifat bisu. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat
sifat bisu. Okey, habis mustahilat. Ada kiaslah 20 sifat tu, kiaslah vice versa dia, sebaliknya. Ada lawan bagi sifat-sifat yang kita dah isbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya qala al-musannif wal jaizu fi haqqi ta'ala juga harus sifat yang ketiga, kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga daripada tiga kategori yang kita sebutkan sebagai wajibat, mustahilat dan juga jaizat. Perkara wajib, perkara yang mustahil dan juga perkara yang harus. Pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, fi haqqillah Subhanahu Wa Taala, pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang harus pada hak Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah apa? Menciptakan makhluk ataupun mentiadakan makhluk, mengadakan ataupun mentiadakan. Boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala nak melakukan sesuatu perkara, mencipta ataupun meninggalkan daripada melakukan perkara tersebut. Sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala harus bagi dia untuk menciptakan kita. Bukanlah wajib bagi dia untuk menciptakan kita dan juga bukan mustahil bagi dia untuk menciptakan kita. Sebaliknya harus saja, boleh-boleh saja dia nak cipta kita, boleh-boleh saja dia tak nak cipta kita. Sebelum daripada dia itu adanya alam ini dengan tiadanya alam ini sama berat. Possibility untuk dia ada dan possibility untuk dia tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah mentarjihkan, dah memberatkan possibility dia untuk ada, mengalahkan possibility dia untuk tak ada. Maka jadilah dia ni ada. Tarjih. At-tarjih, Allah Subhanahu Wa Taala mentarjihkan alam ni untuk ada. Allah Subhanahu Wa Taala mentarjihkan kita ni untuk ada. Kenapa? Hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu, kita tak tahu. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala mentarjihkan, menghendaki. Allah Taala mentarjihkan ini, memberatkan possibility ini dengan apa? Dengan sifat iradah dia. Mentarjihkan dengan iradah dia untuk mengadakan kita, mengalahkan kemungkinan untuk tidak ada tadi itu. Maka jadilah kita ni ada. Maka mentarjihkan kita ni itu adalah mungkin sahaja. Boleh dia nak mengadakan kita, mentarjihkan kita untuk ada, boleh juga dia untuk mentarjihkan kita untuk tidak ada. Hakikatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala kita ni hanyalah mungkin, bukanlah wajib. Bukanlah wajib Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dan juga bukanlah mustahil Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan kita. Boleh-boleh saja, harus saja hukum dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Begitu juga seperti yang disebutkan oleh Mu'tazilah. Bila Allah Ta'ala dah cipta makhluk, maka wajib untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan para rasul. Kerana kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengutuskan para rasul kepada manusia ni, maka manusia ni akan buat jahat, akan jadi sesat. Bila jadi sesat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan mereka ni. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan mereka ni ke dalam neraka. Maka kesimpulan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi zalim. Mu'tazilah kata, kita tak boleh isbatkan zalim pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena kata wajib Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasul kepada manusia supaya mereka itu dipandu, ada guidance daripada para rasul, barulah mereka boleh masuk syurga. Kalau juga mereka nak ingkar daripada para rasul, daripada dakwah para rasul, maka mereka akan masuk syurga, maka itu patutlah. Sebab apa? Sebab rasul dah diutus. Itu kata-kata Mu'tazilah. Di sisi Ahli Sunnatil Asy'ariyah tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja untuk menciptakan para rasul, mengutuskan para rasul kepada kita, boleh juga dia untuk tidak mengutuskan para rasul kepada kita. Kerana kita ni hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita contohlah kita ni menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling taat. Masjid tu sah paling depan, 5 waktu setiap hari tu nombor 1 duduk belakang imam ataupun pergi jadi imam contohnya. Puasa tak pernah tinggal, puasa Isnin Khamis juga tak pernah tinggal. Zakat bayar paling banyak. Apa lagi? Haji, tiap-tiap tahun pergi haji. Maknanya kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling taat. Maka apakah wajib untuk Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga? Tidak. Boleh sahaja Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga, boleh juga dia memasukkan kita ke dalam neraka walaupun kita ni adalah hamba dia yang paling taat. Sebab apa? Sebab memasukkan kita ke dalam syurga ataupun memasukkan kita ke dalam neraka itu adalah
Mungkin sahaja, harus sahaja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ni hamba dia yang paling taat, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadi terpaksa untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Tak ada, tidak ada satu paksaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dia memiliki leluasanya sendiri, sesuatu pun yang menekan dia. Kalau wajib untuk masukkan kita ke dalam syurga, wajib untuk Allah Subhanahu Wa Taala menghantar para rasul, berarti ada satu benda, ada satu power yang lebih superior daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia boleh menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita kata Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk mengutuskan para rasul barulah dia jadi sempurna, maka in order untuk dia menjadi sempurna, in order for him to become complete, sempurna, maka terpaksa mengutuskan para rasul. Maka ada suatu bentuk paksaan, maka itu juga dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwa mutafaddilun bil khalqi, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu bermurah hati untuk menciptakan sesuatu perkara, mengikhtirah, mengibdakkan, merekayasakan sesuatu perkara, wat taklif, dan juga memberikan bebanan kepada kita, memberikan bebanan hukum, taklif kepada kita, wal in'am, memberikan nikmat kepada kita, wal ihsan, buat baik kepada kita, wal islah, dan juga buat baik kepada kita, la an luzumin wa ijabin, bukanlah kerana suatu kelaziman ataupun suatu kewajipan. Allah Ta'ala buat baik kepada kita itu bukanlah wajib. Salah dan aslah itu seperti Mu'tazilah yang kata Allah SWT wajib untuk dia buat baik kepada hamba dia. Kita kata tidak. Fa innahu la mukriha lahu, tidak ada sesuatu pun yang boleh memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Bal fa'ilun mukhtar, akan tetapi dialah Tuhan yang maha melakukan sesuatu, yang mempunyai free will, yang mempunyai leluasanya sendiri, yang memilih nak buat ke tak nak buat. Bukanlah terpaksa buat, tidak. In sya'a fa'al wa illam sya'a wa in sya'a lam yaf'al. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, dia buat benda tersebut. Kalau dia tidak kehendaki, dia tidak buat perkara tersebut. Bukanlah ada satu kewajiban kepada dia untuk dia buat ataupun untuk dia tinggal perkara tersebut. Biyadihil hidayatu wal idlal. Dialah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan hidayah dan juga sebaliknya hidayah itu kesesatan. Wa taufiq wal khidlan, dan juga nak memberikan taufik ataupun kehampaan, tidak memberi taufik. Fa kullu ni'matin minhu fadlun, maka setiap nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kemurahan dia sendiri, anugerah dia sendiri. Wa kullu niqmatin minhu adlun, dan setiap azab sengsara daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah keadilan daripadanya. La yusafu bil jawri waz zulmi, kita tidak nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sifat kejam ataupun juga sifat zalim sama sekali. Idh la yusadifu tasarrufuhu milkan li ghairihi hatta yakuna zulman. Pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah pada hak milik orang lain sehingga dihukumi ia itu sebagai suatu kezaliman. Contohnya, saya ada duit RM50 sekeping ataupun RM100 sekeping. Tiba-tiba saya koyak. Boleh tak Ustaz Haziq nak kata, oh zalim lah Ustaz ni, koyak duit RM50? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tu duit saya. Kalaulah saya ambil duit Ustaz Haziq dan saya koyak, barulah Ustaz Haziq boleh kata saya ni zalim. Sebab apa? Sebab saya bertasarruf pada benda yang bukan milik saya. Tapi kalau saya bertasarruf pada benda yang milik saya, maka tidak boleh dikatakan zalim. Maka begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, dia masukkan kita ke dalam syurga ke, dia masukkan kita ke dalam neraka ke, kita itu hak siapa? Kita itu hak dia sendiri. Maka tidak boleh disebutkan dia itu zalim ketika mana dia masukkan kita ke dalam neraka. Sebab dia bertasarruf pada milik dia, pada benda milik dia. Lianna kullama siwahu minal arshi ilal farshi min jami'il makhluqat milkun lahu. Kerana setiap sesuatu makhluk, setiap sesuatu yang wujud daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala sampailah bumi, perut bumi, semua ni
itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tasarruf, fatasarrufu fihi tasarruful malik fil milki. Maka ketika mana Allah Taala memasukkan kita ke dalam syurga, Allah Taala buat sesuatu itu, dia buat sesuatu pada kepemilikan dia, bukan pada pemilikan orang lain. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya dia, tidak boleh ditanya dia tentang apa yang dia buat. Kenapa engkau masukkan aku dalam neraka? Kenapa engkau masuk aku dalam syurga? Tidak boleh ditanya apa yang dia buat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Akan tetapi mereka lah yang akan ditanya, kita lah yang akan ditanya nanti, kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni. Daripada segala bentuk kezaliman, segala bentuk kemaksiatan, kita akan ditanya tentang lima perkara khamsan ba'da khamsin, itu 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa senang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, apa lagi sampai habislah 5 perkara itu. Kita lah yang akan ditanya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Kerana kita adalah makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala adalah khaliq, Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Maka setiap apa yang di bawah kepemilikan dia, maka terserah dia nak buat apa. Nak masukkan kita ke dalam syurga ke, nak masukkan kita ke dalam neraka ke, itu semua adalah dengan kemurahan hati dia dan juga dengan keadilan dia. Bukanlah sebab dia zalim, bukanlah sebab dia ni nak menciptakan manusia untuk bubur, untuk masukkan ke dalam api neraka. Baik, saya kira cukuplah dulu setakat ni. InsyaAllah kita akan masuk kemudian nanti pada perbahasan tentang an-nubuwat. Satu perbahasan baru. Kita dah habis cerita tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Asyatrul awal min asy-syahadah atau min kalimat asy-syahadah intahaina minhu. Bahagian pertama daripada lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, dah selesai bahas. Tinggal lagi bahagian yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu perkara-perkara berkaitan dengan kenabian. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi kita yang akan datang. Cukup dululah setakat itu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelemahan, yang kekurangan itu daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustaz Hazim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa diucapkan kepada Dr. Ahmad Arif atas pencerahan yang kita belajar sebentar tadi berkenaan dengan uluhiyat. Jadi kita mengharapkan juga kepada para jemaah, kita mengharapkan kepada muslimin dan muslimat sama-sama untuk sebarkan pengajian ini, kerana kita di Pusat Islam UKM mengharap agar setiap insan paling-paling pun memegang satu kitab. Sebagai contoh, bahagian yang kita pelajari ini adalah bahagian akidah. Jadi kira setiap insan atau setiap orang dapat memegang sekurang-kurangnya satu kitab sebagai panduan berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan syariah, berkenaan dengan tasawuf. Yang kita untuk pengetahuan Dr. Arif, yang kita ada juga daurah tasawuf. Daurah tasawuf dengan sebelum ni dengan Profesor Madya Dr. Abdul Manan daripada UNIZA. Jadi kita mengharapkan kepada masyarakat yang dahagakan ilmu untuk memegang sekurang-kurangnya satu kitab sebagai panduan kita, insya-Allah. Baik, kita akan teruskan pada minggu hadapan dengan siri yang keempat, dengan perbincangan yang baru, iaitu perbincangan nubuat. Jadi sama-sama kita berdoa agar penceramah kita atau penceramah lah kita sebut dapat sebab sekarang Dr. Arif kita berada di Morocco. Kita doakan agar Dr. Arif sihat berada di sana, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya baik. Terima kasih Dr. Arif. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la